Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Bertemu kembali kita dalam Aki Show season kedua episod ke-9 ya. Pecam celik dah sampai 9th episode ya. Dan banyak dah perkongsian dan perisian yang kita bincang, yang kita kongsi selama beberapa minggu lepas ini. Semoga ada di antara perisian yang kita kongsikan itu dapat anda manfaatkan dalam daya anda untuk mengubah ya cara hidup anda ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih sihat dan ke arah yang lebih jaya. Terima kasih Ani, perisian yang sangat-sangat berguna. Keikhlasan ini memang tak ada siapa yang boleh judge, kita sendiri yang kena judge whether kita ni ikhlas atau tidak berbuat sesuatu. Dan of course Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu ya tahap keikhlasan diri kita. Orang lain tak boleh nak agak kau ni betul-betul ikhlas ke buat benda ni kan. Nobody can tell. Kita sendiri yang menentukannya. Baiklah, perisian minggu ini untuk segmen Gaya Hidup Sihat, kita akan cover sedikit berkenaan dengan karbohidrat ya. Mungkin topik ini sangat interesting sebab ini adalah mikronutrien yang terakhir. Memang saya plan untuk bring it towards the end. Last baru kita cerita pasal karbohidrat ni. Kita dah cerita pasal lemak, kita dah cerita pasal protein ya. Anda semua dah tahu fungsi lemak untuk apa, fungsi protein untuk apa. Kali ni kita tengok pula fungsi karbohidrat. Okay. Karbohidrat ini teman setia kita semua kerana sejak lahir lagi kita dah mula makan makanan yang mengandungi karbohidrat ya. Actually sebenarnya makanan sekeliling kita kebanyakannya adalah mengandungi karbohidrat. Jadi untuk anda kenal, kita boleh tengok jenis-jenis karbohidrat dulu. Okey, karbohidrat ini sebenarnya terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah kanji. Okey, kanji ni kalau anda boleh agak adalah seperti contoh seperti nasi ya, oat, ini adalah bijirin lah, quinoa ya, semua itu mengandungi kanji. Selain daripada itu tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah, contohnya ubi ya, pelbagai jenis ubi, ubi keledek, ubi kentang, ubi kayu, semua itu adalah sumber-sumber kanji ya. Kanji juga terdapat di dalam certain types of bijian ya. Bijian dan juga legume. Legume ni contohnya seperti beans ya, kidney beans, kacang dal, kacang kuda, edamame ya, itu semua adalah sumber-sumber kanji juga. Okey. Kanji ni memang kalau nak kira lah kandungan dalam karbohidrat ni, kanji yang paling banyak. Okey, sumber tenaga ini adalah daripada karbohidrat, because badan kita akan proses karbohidrat itu menjadikan glukos. Glukos ini adalah yang digunakan sebagai tenaga di dalam badan Okey, selain daripada kanji, jenis yang kedua kita ada gula. Okay, gula ini boleh terjadi secara semula jadi di dalam tumbuhan ataupun gula yang diproses, yang ditambah di dalam makanan. Okay. Penting untuk anda tahu, badan kita ni proses gula secara sama ya. Badan kita tak kenal gula ini adalah gula semula jadi ataupun gula ini adalah gula yang diproses dan ditambah. Okay. Gula semula jadinya adalah seperti fruktos ya. Fruktos yang terdapat dalam buah-buahan contohnya. Itu adalah gula semula jadi. Kalau anda nak tahu, fruktos ini diproses dalam badan kita lain sedikit daripada glukos. Ya, glukos ditukarkan kepada energi, tapi fruktos dalam badan kita ditukarkan terus kepada lemak, iaitu spesifiknya adalah triglyceride. Okey, gula yang ditambah pula, gula yang ditambah ni selalunya gula putih lah ya, ataupun sukros contohnya. Sukros ni terdiri daripada glukos dan juga fruktos. Okey, fruktos yang ditambah dalam badan ini kadang-kadang boleh membahayakan ya in the long run. In fact, gula berlebihan dalam badan kita memang boleh membahayakan in the long run. Gula ini pula banyak jenis dia, banyak nama-nama dia. Jadi anda perlu tahu ya, jangan tertipu dengan label-label makanan yang dijual
dijual di supermarket misalnya, ya. Kalau anda tengok perkataan yang ada os kat belakang tu seperti sucrose, glucose, dextrose, itu adalah nama-nama gula, ya. Gula juga terdapat dalam madu contohnya. Tapi madu banyak juga khasiat yang lain, ya. Banyak juga medicinal properties dalam madu, tapi masih lagi mengandungi gula. Agave, nektar, sirap, corn syrup, high fructose corn syrup, ni adalah nama-nama gula, ya. Gula Melaka, gula Kabung, gula kelapa. So ini semua adalah gula. Cuma sama ada dia terjadi dengan secara semula jadi ataupun diproses dan ditambah di dalam makanan. Tapi at the end of the day, badan kita masih lagi proses gula secara yang sama. Jadi gula yang berlebihan boleh mendatangkan akibat-akibat yang mungkin tak menyenangkan, ya, dari segi kesihatan dan juga dari segi untuk penghidupan kita. Jenis ketiga karbohidrat ini adalah serat. Okey, serat ini sangat-sangat penting. Now, manusia kita tak boleh nak hadam serat, ya. Kita tak boleh nak hadam serat sebagaimana kita menghadam makanan lain. Tapi serat ini penting untuk kita punya bowel movement, ya, untuk bakteria yang dalam gut kita. Serat ini terdapat banyak di dalam sayur-sayuran, terutamanya sayur-sayuran yang berdaun, ya. Serat juga ada di dalam buah-buahan, ya, banyak di dalam kulit buah misalnya, ya. So serat ini sangat-sangat penting. Secara overallnya, karbohidrat ni kalau kita nak klasifikasikan dah, ya, ada orang klasifikasikan dia sebagai kompleks dan simple, ya. Kompleks karbohidrat dan simple karbohidrat. Kompleks karbohidrat ni sebenarnya adalah kanji dan juga serat, ya. Ini adalah kompleks karbohidrat. Gula pula adalah simple karbohidrat, ya. Secara amnya, kompleks karbohidrat ini GI value dia adalah lebih rendah sedikit daripada gula. GI value ni adalah glycemic index. Glycemic index ni sebenarnya adalah kadar berapa cepat gula diriliskan dalam darah kita, ya. So kompleks karbohidrat ini GI dia generally is lower dan simple karbohidrat seperti gula GI dia sangat-sangat tinggi. Ada juga orang yang mengklasifikasikan karbohidrat sebagai whole carbohydrate or refined carbohydrate. So whole carbohydrate ni adalah karbohidrat yang lebih semula jadi, ya. Contohnya seperti sayuran, buahan, biji rin, ya, itu adalah whole carbohydrate. Whole carbohydrate ni digalakkanlah kalau kita nak makan karbohidrat ni, seboleh-bolehnya go for whole carbohydrates. Refined carbohydrate ni pula karbohidrat yang telah banyak diproses, ya. Contoh paling senang, apa-apa makanan yang mengandungi tepung putih, ya, itu semua refined carbohydrate. So refined carbohydrate ni kebanyakan seratnya dah dibuang, ya. Dia telah melalui banyak proses dan serat dah dibuang. So refined carbohydrates ni dia boleh kira macam simple carbohydrate juga, ya. Cepat dicernakan, cepat ditukarkan menjadi glukos, masuk dalam bloodstream kita. Okey, contohnya seperti roti putih, ya, cakes, pastries, donuts, biscuits, ya, makanan-makanan yang diproses yang kebanyakan dekat supermarket tu, kebanyakannya adalah refined carbohydrate. Refined carbohydrate ni memanglah sedap sebab manis, macam-macam perisa dia letak, ya, sweets, chocolates, semua ini adalah refined carbohydrates. So inilah kebanyakannya yang kita suka nak makan. Kalau craving pun mesti nak makan benda-benda yang manis seperti coklat dan gula-gula misalnya. So ini semua adalah refined carbohydrates. Okay, now in the last few years ini dah banyak kesedaran di antara dalam masyarakat, ya, bukan sahaja di Malaysia, malah di dunia juga, akan akibatnya mengambil karbohidrat yang secara berlebihan ini, dan dah banyak kesedaran itu kita mula mencari alternatif, ya. Kami di Fitrati Bake juga, saya sendirilah sebenarnya, saya pun suka makan kek, tapi sekarang kita dah ada kesedaran bahawa kek yang dibuat daripada tepung putih, dibuat daripada gula ini in the long run boleh membahayakan kesihatan, ya, kerana boleh meninggikan risiko untuk mendapat diabetes, seterusnya mendapat penyakit jantung. So di Fitrati Bake kita banyak mengeluarkan produk-produk bakery, ya, yang rendah karbohidrat.
okey, tapi lebih banyak good fats dan moderate protein. Kami sama sekali tidak menggunakan gula. Ya, contohnya ini bukan promo tapi saja nak tunjuk cupcakes. Kalau dari segi luarannya, kalau kita tengok cupcakes ni sama je macam dengan cupcakes yang biasa. Tapi sebenarnya cupcakes ini kita buat dengan secara tanpa menggunakan tepung putih, tanpa menggunakan gula. So kalau makan pun tak adalah efek dia sama seperti kita makan kek atau cupcakes yang lain. Okay. So dengan kesedaran bahawa sebenarnya karbohidrat ni kalau nak dikira dia tak essential pun untuk badan kita. Tapi kebanyakan makanan yang ada memang mengandungi karbohidrat. Okay. Contohnya macam badan kita memang memerlukan serat. Serat ni kalau nak kira those yang mengamalkan low carb high fat diet ataupun ketogenic diet lifestyle, masih lagi makan karbohidrat sebenarnya, tapi kita makan fiber. Jadi fiber ni macam saya mention tadi, dia tidak dicernakan, dihadamkan dalam badan kita seperti makanan lain. Jadi sebab itu dalam pengiraan ya karbohidrat yang kita ingest, yang kita makan, kita tak ambil kira fiber. Tapi fiber sangat-sangat penting. So even though orang yang mengamalkan low carb diet ataupun ketogenic diet ni, kita tetap makan karbohidrat daripada sayur-sayuran ya, serat. We need to have the fiber ya, serat dan juga setengah-setengah buah-buahan juga yang boleh membantu. Tapi memang kita tak makan kanzi ya ataupun gula lah, itu sangat-sangat kurang. Kalau nak kira strict ketogenic protocol, tak boleh lebih daripada 20 gram net carbs per day. So net carbs per day ni sangat-sangat rendah ya. Berbalik kepada gula tadi, kalau ikut piawaian antarabangsa, gula tambahannya limit jangan lebih daripada 25 gram sehari untuk wanita dan tidak lebih daripada 36 gram gula tambahan ya sehari untuk lelaki. Tapi kalau tanya saya lah, tak payah langsung, sebab daripada makanan yang lain pun gula secara semula jadi yang dah ada dalam makanan itu pun dah cukup dah untuk badan kita. Okay, so harapnya dengan perkongsian ini anda lebih tahu ya berkenaan dengan, lebih faham berkenaan dengan karbohidrat, sebab karbohidrat ni memang kandungan utama makanan kita seharian. Jadi just be careful, makan berpada-pada, lebihkan kompleks karbohidrat, lebihkan serat dan kurangkan refined carbohydrates. Alright. Di hujung segmen ini ada 1 minit perkongsian di mana saya senaraikan kompleks karbohidrat yang patut anda makan dan juga refined carbohydrates yang anda patut kurangkan. Dan kalau boleh tak payah makan langsung pun tak apa. InsyaAllah ini semua untuk kesihatan kita. Terima kasih kerana bersama kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Segmen seterusnya jangan lupa ya, kita akan mendengar perkongsian daripada guru bahasa Mandarin ya. Saya pun tak sabar juga nak mendengar. Okey, saksikan Aki Show hingga ke akhir rancangan.